Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Habibillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadin abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, murid-murid Seri Tiga sekalian, kita bertemu sekali lagi dalam program Kafah yang mana dianjurkan oleh Seri Tiga Jenis Aulad yang kita siarkan setiap hari Jumaat. Jadi pada hari ini, pada program Kafah kali ini, kita akan adakan satu forum pendek, bersama dengan asatizah Seri Tiga kita. Jadi kita dalam forum ini kita menjemput 4 orang panel yang hebat-hebat, juga di kalangan ustaz dan ustazah Seri Tiga. Jadi saya nak perkenalkan dulu, ustaz nak perkenalkan dulu para panel kita. Panel yang pertama kita ada Ustazah Anis. Ustazah Anis yang merupakan ustazah ataupun guru bagi subjek Al-Lughatul Arabiyyah bagi tahun 4. Jadi kita juga ada panel yang kedua. Panel yang kedua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita ada Ustaz Alif. Ustaz Alif. Kita ada Ustaz Alif yang mengajar subjek ibadah dan tajwid. Dan juga kita ada panel yang ketiga, Ustazah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Ustazah pula, Ustaz Saleh. Kita ada Ustaz Saleh yang mengajar subjek akidah dan subjek-subjek kafah. Dan seterusnya kita juga ada Ustazah Zahara yang mengajar subjek Jawi. Tajuk forum kita pada hari ini ialah menghormati ibu bapa ataupun hormatilah ibu bapa. Jadi tajuk ini sangat dekat dengan kita sebab kita semua ni ada ibu bapa. Takkan adanya kita tanpa ibu bapa kita. Jadi siapakah ibu bapa dalam hidup kita, kan? Ibu bapa ni kita nak layan yang macam mana, kita nak hormat macam mana, kita nak buat baik yang macam mana. Jadi dalam forum ini kita akan nak memperjelaskan, kita nak membincangkan bagaimanakah cara untuk kita hormat kepada ibu bapa dengan cara sebetul-betulnya mengikut syariat Islam yang Allah perintahkan, yang Nabi ajarkan. Jadi seperti dikata Nabi SAW dalam hadisnya, qala Rasulullah SAW, ridha Allah fi ridha al-walidaini. Ridha Allah itu terletak pada ridha kedua ibu bapanya. Jadi dalam hadis ini menunjukkan ridha ibu bapa itu sangat penting untuk kita dapat ridha Allah. Jadi kalau kita nak masuk syurga lah, kan, orang kata semua kita nak masuk syurga. Kalau masa ustaz masuk kelas pun ustaz tanya, siapa nak masuk syurga? Semua akan angkat tangan, betul? Jadi semua kita ni hidup ni, kalau tanya nak masuk syurga tak, mesti kita akan cakap ya. Sebab apa? Sebab syurga itu banyak nikmat-nikmatnya sekali, melainkan dengan neraka yang banyak sangat siksaan dan azabnya. Jadi bila kita nak masuk syurga, kita nak kena ada redha Allah. Tapi bila kita nak ada redha Allah, kita kena dapatkan redha ibu bapa kita dahulu. Jadi alhamdulillah, tanpa melengahkan masa, ustaz nak tanya kepada panel kita yang pertama dengan soalan yang pertama. Jadi ustaz nak ajukan soalan ini kepada Ustazah Anis. Jadi Ustazah Anis, boleh tak ustazah berikan pencerahan kepada kami semua, pada kita semua, apakah maksud sebenar daripada menghormati ibu bapa? Adakah menghormati ibu bapa ini sama seperti kita hormat kawan-kawan? Adakah sama seperti kita hormat orang lain, kan? Orang lain yang kita tak kenal. Jadi boleh ustazah berikan jawapan, penjelasan kepada kami, apakah maksud sebenar menghormati ibu bapa? Dipersilakan ustazah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyafi anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tuan moderator kita, Ustaz Ahmad Fahmi lah. Okey, kita teruskan dengan soalan yang pertama, iaitu pengertian menghormati ibu bapa kita. Okey, maksud menghormati ibu bapa kita ialah melakukan perkara-perkara yang disukai oleh kedua ibu bapa kita. Sebab apa? Sebab dalam Islam sangat-sangat dituntut untuk menghormati, membuat kebaikan, berbakti kepada ibu bapa kita. Okey, yang mana kunci pertama untuk seorang Muslim itu
Masuk ke syurga ialah berbakti, berbuat baik, melakukan kebaikan kepada kedua ibu bapa kita. Selagi mana ibu bapa kita tidak menyuruh melakukan perkara-perkara yang dimukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, macam mana kita nak berbuat baik pada ibu bapa? Islam tu mudah. Kita buat segala kebaikan apa di dunia ini yang menyenangkan hati ibu bapa kita adalah perkara yang baik yang disukai oleh Allah. Okey, antaranya ialah yang pertama, menyayangi ibu bapa kita. Okey, kenapa kita kena sayang ibu bapa kita? Sebab ibu bapa kita yang melahirkan kita, menjaga kita, mendidik kita. Kita juga kena menyayangi mereka seperti mana mereka menyayangi kita. Yang kedua, kita ialah selalu mendengar cakap. Menghormati, jangan melawan cakap dengan nada yang lemah lembut. Sebab apa? Jangan sesekali kita menggoreskan hati ibu bapa kita. Berdosa. Sebut pun, pun dikira berdosa besar. Okey, Allahu'alam. Okey, yang ketiga. Okey, masa kita kecil, mak ayah kita yang menjaga kita ketika sakit. Okey, apabila kita besar, kenapa tidak kita pula membalas budi mereka dengan menjaga mereka ketika mereka sakit ataupun sihat. Okey. Yang keempat, kena sentiasa mendoakan ibu bapa kita sebab ibu bapa kita tidak akan pernah putus-putus mendoakan kita. Begitu juga kita kena sentiasa mendoakan kedua ibu bapa kita. Okey, justru itu mari kita sama-sama mendoakan ibu bapa kita. Okey, bagi yang ibu bapa yang telah meninggal dunia, okey, boleh kita melakukan kebaikan kepada ibu bapa kita yang telah meninggal dunia. Macam mana? Kena sentiasa selalu membaca ayat suci Al-Quran, menghafal Al-Quran, memahami makna Al-Quran dan mendoakan mereka. Sesungguhnya doa anak yang soleh itu diangkat tinggi darjatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, mari sama-sama kita doakan kepada ibu bapa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fili zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosaku, ampunkanlah dosa kedua ibu bapaku serta kasihanilah mereka seperti mana mereka memelihara dan mendidikku sewaktu kecil. Amin amin rabbal alamin. Allahu a'lam. Setakat itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustazah Anis kerana telah memberikan jawapan, memberikan penjelasan, pencerahan kepada kita semua tentang maksud sebenar ataupun cara untuk kita menghormati ibu bapa kita. Alhamdulillah. Kita teruskan dengan soalan yang kedua. Soalan yang kedua ini saya nak tanyakan kepada Ustaz Alif. Ustaz Alif, tentang dalil menghormati ibu bapa. Ialah semua perbuatan ataupun ibadah dalam Islam ada dalilnya. Jadi saya nak tanya kepada Ustaz, apakah dalil ataupun hukum yang menunjukkan Allah memerintahkan kita sebagai anak-anak ni untuk menghormati ibu bapa. Jadi boleh Ustaz berikan beberapa dalil supaya kita nampak ini adalah satu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada anak-anak untuk menghormati ibu bapa, yang mana kita tak boleh nak menidakkannya dan kita tak boleh tak nak buat. Maksudnya ini wajib untuk kita buat. Okey, jadi Ustaz Alif dipersilakan untuk menjawab soalan, apakah dalil daripada perintah Allah menghormati ibu bapa? Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sihat ke semua? Alhamdulillah. Saya doakan semoga kalian sihat sejahtera di samping keluarga tercinta, insya-Allah. Pada hari ini kita akan menyambung program kafah yang kita lakukan sejak hari Jumaat, dan pada kali ini kita akan menyambung iaitu sesi forum, iaitu yang bertajuk menghormati kedua ibu bapa kita. Okey, berbalik pada soalan Ustaz Fahmi tadi, iaitu tuan moderator kita, di mana Ustaz Fahmi bertanyakan kepada Ustaz, apakah ada ataupun adakah hukum ataupun ada tak hukum
yang menunjukkan kita ni sebagai anak wajib mentaati perintah ibu bapa? Ada ke tak? Jawapannya ada dan banyak. Iaitu pada ayat Quran ada, pada hadis Rasulullah SAW pun ada. Dan banyak ulama membahaskan tentang perkara ini. Ustaz nak bagi contoh dua sahaja di sini. Pertama iaitu dalam surah Al-Isra ayat 23, di mana ayat ini menegaskan kepada kita bahawa kalian ataupun diri Ustaz sendiri sebagai anak wajib mentaati perintah ibu bapa. Apa ayatnya? Ayatnya berbunyi macam ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Imma yablughanna indaka kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Maksudnya apa? Maksudnya, dan Tuhanmu telah diperintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata. Dan hendaklah engkau ataupun manusia, hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar, uf, ataupun sendiri. Sekalipun berkata ha, janganlah engkau menengking, menyergap mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia, yang sopan dan santun. Ayat ini jelas menunjuk kita, Allah menegaskan kepada kita, kita sebagai anak ni tak boleh kata sedikit pun kepada ibu bapa kita. Apatah lagi kalau kita menengking ibu bapa. Sebagai contoh, ibu bapa kita, mak ayah kalian semua suruh contohnya Amar pergi buang sampah. Tak nak lah. Tak nak kat situ, dah hukum jatuh, hukum haram, berdosa besar. Sebagai seorang anak, jawapan yang kita harus bagi kepada ibu bapa ialah, okey ibu, okey ayah, okey Amar pergi ni. Itu yang jawapan yang sewajarnya kita bagi apabila ibu bapa menyuruh kita ataupun meminta kita untuk melakukan sesuatu. Ingat tu, jangan berkata sedikit pun perkataan kasar, ke, ha ke. Okey. Yang seterusnya saya nak kongsi satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini pendek saja, iaitu Rasulullah kata apa? Rasulullah kata, hinalah manusia di mana ketika ada umurnya, ketika masih hidup, mereka tidak mentaati perintah ibu bapa. Itu sangat hina sini. Apa hadisnya? Saya nak baca hadis ini ialah Rasulullah SAW bersabda, Raghima unufu summa raghima unufu summa raghima unufu. Qila man ya Rasulullah SAW? Qala man udraka abwayhi innak kibari ahadahum aw kilahima falam yadkhul jannah. Maksudnya kehinaan. Rasulullah kata kehinaan. Lagi dia ditanya, siapa yang kau masukkan hina itu, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, siapa sahaja yang mempunyai orang tuanya ketika usia lanjut Sesiapa sahaja yang mempunyai orang tuanya ketika sudah lanjut usia, salah satu atau kedua-duanya, namun tidak menjadikannya sebab untuk masuk syurga. Ayat di sini jelas menunjukkan di mana bahawa Rasulullah kata, ketika mana ada usia ibu bapa, kita tak manfaatkan mereka dengan memudahkan untuk kita masuk syurga. Dengan kata lain, ketika mereka masih hidup, kita menderhaka kepada ibu bapa. Amat hina di sini. Di sini Ustaz nak sampaikan kepada kalian semua, janganlah kita sesekali menderhaka kepada ibu bapa. Dengan dua ayat ini dah jelas menunjukkan bahawa Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri melarang kita sebagai anak untuk menderhaka kepada kedua ibu bapa kita. Jadi Ustaz harap kalian yang masih ada ibu bapa, hargai dan manfaatkan kedua ibu bapa kita sebaik mungkin. Semoga dengan redha ibu bapa, redha Allah kepada kita, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Alif atas jawapan yang sangat jelas. Dalil yang diberikan sangat jelas. Perintah kepada kita sebagai anak-anak untuk menghormati kepada ibu bapa kita, dan larangan keras kepada kita supaya tidak menderhakai ibu bapa kita. Jadi alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan lagi dengan soalan ketiga kita, iaitu saya nak tanyakan, ajukan soalan ini kepada Ustaz Saleh. Ustaz Saleh, soalannya begini, apakah kesan kita kepada anak-anak ni
jika kita menderhakai ibu bapa kita, ataupun lebih ringkas lagi soalan ni, apa yang jadi dekat kita ni kalau kita tak mentaati ibu bapa kita ataupun kita menyakiti hati ibu bapa kita. Jadi dipersilakan Ustaz Saleh untuk menjawab persoalan ini. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Alhamdulillah summa alhamdulillah summa alhamdulillah. Bersama kita pada hari ini dalam satu forum yang bertajuk Hormatilah Ibu Bapa. Jadi telah diterangkan kepada semua apakah maksud ibu bapa, adab-adab dengan ibu bapa dan sebagainya. Jadi insya-Allah saya akan menerangkan ataupun memberi sedikit perkongsian tentang soalan apakah kesan menderhakai ibu bapa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi yang membawa maksud, apabila seseorang itu menderhakai ibu dan bapanya dan dia melakukan amal kebajikan ataupun melakukan amal ibadat, amalan-amalan yang baik, dan tadi dia menderhakai ibu dan bapanya, maka Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahawa amalan dia yang telah dia lakukan ataupun yang akan dilakukan semasa dia menderhakai ibu dan bapanya, maka amalan-amalan tersebut ditolak serta-merta, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kesan yang pertama, yang mana apabila dia menderhakai, tidak mentaati, tidak memuliakan ibu dan bapanya, melakukan perkara-perkara yang tidak baik kepada ibu dan bapanya, maka amalan-amalan yang dilakukan, amalan-amalan baik, amalan-amalan kebajikan, amalan-amalan ibadat yang telah dilakukan, maka tidak diterima Allah Subhanahu wa taala, walaupun amalan-amalan itu seperti amalan nabi-nabi sebelumnya. Masya-Allah, na'udzubillahi min zalik. Maknanya apabila kita menderhakai ibu dan bapa kita, kita tidak memuliakan mereka, tidak mentaati mereka, kesan dia walaupun kita melakukan amalan-amalan itu sebanyak amalan nabi-nabi sebelumnya, maka Allah kata tidak diterima. Jadi semoga kita dijauhkan daripada perkara tersebut. Baik, yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberi suatu peringatan bahawa doa seorang ibu dan ayah ini sangat dimakbulkan tanpa hijab. Apabila seorang ibu dan ayah berdoa, maka terus akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita menderhakai ibu dan bapa kita, maka suatu perkara itu telah dipotong. Maknanya telah dihalang. Doa ibu dan bapa itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kerana anak-anaknya telah menderhakai mereka. Jadi apabila kita menderhakai ibu dan ayah, maknanya doa yang telah ataupun yang telah didoakan oleh ibu dan ayah kita tidak akan dimakbulkan oleh Allah. Maknanya hilang suatu keberkatan atas doa ibu dan ayah kita. Maka kita akan hidup di dalam sebuah kehidupan yang sangat tidak tenang apabila doa ibu dan ayah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi sangat-sangatlah rugi apabila kita menderhakai ibu dan bapa kita, kita tidak dapat doa yang sangat-sangat hebat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Jadi yang ketiga, kesan yang ketiga yang sangat-sangat hebat
sangat-sangat buruk, sangat-sangat bahaya adalah apabila Allah melaknat kita. Ini jelas disebut di dalam mana-mana hadis Al-Quran, menyebutkan bahawa apabila menderhakai ibu dan bapa, tidak ada rahmat berkat kepada orang tersebut. Jadi menderhakai ibu bapa ini disebutkan oleh Ali bin Abi Talib. Wahai Ali, Allah melaknat kedua orang tua yang melahirkan anak yang durhaka kepada mereka. Wahai Ali, Allah menetapkan akibat pada kedua orang tuanya kerana kedurhakaan anaknya, sebagaimana akibat yang pasti menimpa pada anaknya kerana kedurhakaannya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat orang yang menderhakai ibu bapa dia. Jadi apabila kita menderhakai ibu dan bapa kita, maka tiada kesan yang baik, kerana perkara itu sudah hukumnya jelas haram apabila kita menderhakai mereka. Jadi semoga Allah melindungi kita, semoga kita tidak melakukan perkara-perkara yang menyakitkan hati ibu dan bapa kita. Semoga Allah mengampunkan dosa-dosa kita, insya-Allah. Sekian sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Soleh atas jawapan yang sangat baik, yang mana kita jelas apakah kesan daripada kepada kita apabila kita menderhakai ibu bapa kita. Jadi teruskan dengan soalan yang keempat. Ini bukan soalan sangatlah, ini lebih kepada request. Jadi request saya juga, request ini juga daripada saya sendiri. Boleh ada tak Ustazah nasihat-nasihat kepada anak-anak setiga ataupun para penonton yang sedang melihat ini, supaya kita sentiasa menghormati ibu bapa kita dan tidak menderhakai ibu bapa kita? Dipersilakan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Ahmad Fahmi kerana telah memberikan Ustazah soalan, iaitu berkenaan tentang apakah nasihat Ustazah kepada anak-anak seri tiga supaya menghormati ibu dan ayah kita. Yang pertama, Ustazah ingin tegaskan di sini, anak-anak semua hendaklah menjadi anak-anak yang soleh. Okey, pernah dengar tak nasyid lagu anak soleh? Sifat anak yang soleh mentaati ibu ayah, tidak membantah, malah mentaatinya. Ustazah bukan nak bernasyid sebenarnya, tapi saya nak ingatkan anak-anak semua tentang lagu ni. Saya suka nak ingatkan berkenaan tentang lagu ni kerana apa? Supaya kita, bila kita nak menjadi anak yang soleh, yang pertama mesti taat kepada ibu bapa. Macam mana kita nak dapatkan keberkatan kita supaya ibu bapa dapat menyayangi kita? Bila ibu bapa menasihati kita, kita dengar cakap ibu dan ayah kita. Okey, jalan yang pertama mesti kita taat kepada Allah. Kerana apa? Bila kita beribadah kepada Allah, taat kepada perintah Allah, solat, berpuasa dan sebagainya, kita redha dengan apa sahaja yang telah ditentukan oleh Allah, iaitu kita mengikut ataupun taat kepada perintahnya. InsyaAllah itulah jalan yang sebaik-baiknya, iaitu keberkatan hidup kita, supaya kita dapat kita mentaati ibu dan ayah kita. Ibu dan ayah juga sejuk hati melihat kita mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara yang kedua, perkara yang kita nak ikut sangat ni, role model kita siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai pemimpin, role model kita, iaitu dalam konteks kekeluargaan, dia adalah bapa yang sangat penyayang. Sebaik-baik umat, Rasulullah lah yang menjadi tempat kita ataupun rujukan kita, panduan kita. Okey, dalam satu dalil ni penting ya untuk anak-anak semua. Okey, dalam surah Al-Isra ayat 23, wala takul lahuma uffin
wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Maksudnya, maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan yang kasar, iaitu tak boleh, tak boleh, kan, perkataan kasar. Janganlah engkau menengking atau menyergah, iaitu ibu bapa kita. Tapi kita hendaklah menggunakan perkataan-perkataan yang mulia kepada ibu dan ayah kita. Jadi, dan saya Ustazah seru kepada anak-anak Sri Tiga semua supaya mentaati dan menghormati ibu ayah kita. Kita tinggikan darjat ibu dan ayah kita, mendengar, patuh dan redha apa sahaja nasihat yang telah ibu ayah kita berikan. Okey. Itu sahaja akhir kalam daripada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada Ustazah Zahara atas nasihat yang sangat terkesan. Ustaz harapkan kepada anak-anak Sri Tiga, jadilah anak yang soleh, jadilah anak yang menghormati ibu bapanya, yang berbakti kepada ibu bapanya. Kerana ingat balik hadis yang pertama Ustaz bacakan tadi, ridallah fi ridha al-walidaini. Bila kita nak ada redha Allah, kita kena dapatkan redha ibu bapa. Bila kita nak masuk syurga, kita kena ada redha Allah. Bila kita nak ada redha Allah, kita nak dapatkan redha ibu bapa kita dahulu. Jadi seperti Ustazah Anis cakap, nak masuk syurga kuncinya adalah hormat ataupun buat baik kepada ibu bapa kita. Jadi Ustaz sudahi forum kita pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.